Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Alhamdulillah pada petang ini kembali kita dipertemukan secara atas talian ataupun secara online untuk bersama lagi dalam program perkongsian ilmu staf daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan bagi siri yang ke-16 ini. Alhamdulillah. Dan pada petang ini kita akan bawakan kepada anda seorang penceramah yang akan bercerita berkaitan dengan peraturan dan keselamatan makmal dan juga bengkel bersama seorang penolong pegawai sains dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, iaitu Puan Fazilah binti Lasim yang sangat berpengalaman bertugas di makmal dan juga bengkel yang akan membicarakan persoalan pentingnya menjaga keselamatan, mengikuti SOP dan berbagai peraturan-peraturan di bengkel agar segala tugas dan juga tanggungjawab di bengkel itu dilaksanakan dalam kesempurnaan yang sempurna. Dengan semangat kemerdekaan yang akan datang ini, baru saja diputarkan lagu-lagu berirama patriotik bagi membangkitkan semangat pendengar untuk kami mengalu-alukan kehadiran semua yang mendengar program ini, terutamanya kepada dekan dan juga pihak pengurusan fakulti dan juga Encik Hairul Azmi selaku penyelaras program-program online fakulti. Dan selamat datang kepada Puan Fadilah yang telah pun bersiap sedia untuk bersama-sama dengan kita berkongsikan pengetahuannya, ilmunya dan juga pengalamannya. Baiklah tuan-tuan dan puan, tanpa melengahkan masa, wajib besar hati mempersilakan Puan Fazilah Lasim untuk berkongsi peraturan dan keselamatan makmal dan bengkel. Silakan Puan Fazilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator yang begitu semangat sekali. Tak sabar nampaknya macam nak sambut kemerdekaan kita. Okey, Cik Jaiz dan rakan-rakan sekalian kerana sudi hadir di program kita petang ini. Semoga semuanya sihat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam program perkongsian ilmu staf sokongan dan pelaksana bagi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Saya Fazilah binti Lasim berkhidmat di Makmal Sains Halal Akademi Tamadun Islam sejak 2018 yang lalu. Baru lagi saya kat sini. Okey. Tajuk perkongsian saya pada hari ini iaitu peraturan dan keselamatan makmal dan bengkel. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat membantu kepada rakan-rakan setugas yang berada di makmal khususnya berkenaan peraturan dan keselamatan yang perlu ada di makmal kita pada hari ini. Okey, baiklah. Pertama kali saya nak terangkan tujuan dan peraturan makmal dan bengkel, iaitu kenapa harus diwujudkan di dalam sebuah makmal itu. Objektif peraturan itu adalah untuk memastikan keselamatan diri sendiri, iaitu pengguna, orang lain dan persekitaran makmal serta bengkel terjamin. Peraturan yang disarankan harus menjadi amalan bagi semua pengguna makmal dan bengkel supaya boleh mencegah sebarang kemalangan yang tidak diingini ketika berada di makmal dan bengkel. Peraturan umum yang mesti dipatuhi pengguna dibahagi kepada 3 peringkat, iaitu 3 peringkat tersebut iaitu ialah sebelum masuk ke makmal dan bengkel, apa yang perlu dilakukan seseorang pelajar itu sebelum masuk makmal dan memulakan tugas bermakmal dan bengkel. Yang kedua, ketika berada di makmal dan bengkel, ketika menjalankan aktiviti dan amalilah. Dan ketiga, setelah selesai kerja-kerja di makmal dan bengkel. Sebelum masuk makmal dan bengkel, pelajar ataupun pengguna yang seperti yang kita lihat di gambar di slide tu, pakaian yang sesuai lah, bengkel dengan jaketnya dan di makmal. Kot dan kasut bertutup mesti dipakai secara sempurna sebelum memasuki makmal. Pengguna juga dilarang memakai sebarang jenis selipar atau kasut yang mendedahkan bahagian kaki. Itu kita dapat mengelakkanlah kecederaan kaki daripada terjatuhnya sesuatu barang yang keras ataupun tertumpahnya bahan kimia yang berbahaya, dan untuk mengelakkan kecederaan pada kaki pelajar ataupun pengguna lah. Rambut yang panjang hendaklah diikat secara kemas, dan bagi yang bertudung
mestilah dimasukkan secara kemas ke dalam kod makmal, selipkan di dalam kod makmal tersebut. Yang kedua, ketika berada di makmal dan bengkel, apa yang perlu dilakukan oleh pengguna ataupun pelajar ketika berada di makmal dan bengkel? Itu pertama sekali dilarang makan, minum dan merokok di dalam makmal dan bengkel. Yang kedua, dilarang meletak makanan di dalam peti sejuk yang ada bahan kimia. Cuba elakkannya kita menyimpan barang makanan yang kita makan di dalam peti sejuk yang terdapat bahan kimia di dalamnya. Dan yang ketiga, guna peralatan sarung tangan dan perlindungan diri yang sesuai dengan aktiviti sama ada di makmal ataupun di bengkel. Dilarang memakai kantas sentuh ketika berada di makmal dan bengkel. Hanya cermin mata sahaja yang dibenarkan. Sebelum memulakan apa-apa aktiviti di dalam makmal, pelajar atau pengguna disarankan baca fahami prosedur SOP sebelum memulakan kerja. Ini memudahkan pelajar itu supaya memahami apa hazard yang terdapat pada bahan-bahan yang digunakan dan lebih mudah untuk mengendalikan bahan kimia tersebutlah. Gunakan sarung tangan yang sesuai ketika melaksanakan semua kerja makmal dan bengkel yang melibatkan persentuhan secara langsung dengan bahan berbahaya. Patuhi tanda amaran kawasan larangan yang terdapat di dalam makmal tersebutlah. Jika ada apa-apa tanda-tanda yang berbahaya, sila pengguna alert dan patuh pada tanda-tanda yang dilekatkan di dalam makmal. Yang ketujuh, kedudukan alat kecemasan di makmal bengkel serta laluan keluar ditunjukkan dengan jelas supaya mudah pengguna untuk melihat dan menuju ke arah yang telah disarankan. Pastikan pengguna memahami cara untuk mengguna peralatan kecemasan, misalnya pemadam api, pembasuh mata dan peti kecemasan. Pengguna ataupun pelajar digalakkan menjalani latihan bagaimana untuk mengguna peralatan kecemasan yang ada, yang sama ada pertolongan cemas ataupun pemadam api lah. Pastikan tangan kering apabila memetik switch elektrik. Ini mengelakkan seseorang itu mendapat penjahatan elektrik. Baca helaian data SDS bagi semua bahan kimia yang ingin digunakan. Helaian data SDS ni wajib makmal, setiap makmal perlu mewujudkan SDS kerana ia sebagai rujukan pelajar dan juga penghuni makmal tersebut. Di situ menyatakan risiko-risiko penggunaan PPE yang sesuai, cara penyimpanan dan kaedah penggunaannya. Peroleh penerangan secara lengkap daripada staf makmal atau staf bengkel sebelum menggunakan makmal, mana-mana peralatan makmal ataupun peralatan bengkel. Staf yang berkhidmat di makmal wajib memberi penerangan kepada pengguna yang baru mula masuk makmal atau yang first time baru masuk makmal tentang keselamatan makmal tersebut dan peralatan-peralatan yang ada di dalam makmal ataupun bengkel. Dan seterusnya, laporkan sebarang kejadian. Laporkan sebarang kejadian iaitu jika ada insiden atau kemalangan, misalnya luka kecil, dilaporkan dengan segera kepada pegawai insiden iaitu atau staf makmal ataupun penyelia. Supaya tindakan yang pantas boleh diambil kepada masa kemalangan lah. Penggunaan sumber api secara terbuka hendaklah diberikan perhatian sepenuhnya dan jangan sesekali ditinggalkan begitu sahaja.
Pastikan tiada pelarut murah terbakar yang berada berhampiran dengan sumber api. Ia bagi mengelakkan letupan ataupun kebakaran berlaku di dalam makmal. Yang ketiga, selepas selesai kerja di makmal dan bengkel, apa yang perlu dilakukan selepas saja selesai, pelajar selesai menjalani alamali dan tugas di makmal, iaitu pastikan gas, bahan api dan elektrik telah ditutup sebelum meninggalkan makmal. Meja kerja hendaklah dikemas dan dibersihkan sebelum meninggalkan makmal dan bengkel. Buang sarung tangan dan cuci tangan sehingga bersih sebelum meninggalkan makmal dan bengkel. Sarung tangan yang telah digunakan, yang telah tercemar, kita tak boleh buang di merata-rata ataupun dalam tong sampah. Dia perlukan ada bekas sarung tangan yang terpakai, yang khas, perlu diwujudkan di dalam makmal. Dan sarung tangan yang telah tercemar, yang telah digunakan tu, kita akan lupus seperti kita melupus sisa-sisa bahan kimia yang lain yang diuruskan oleh kualiti alam Malaysia. Buang sisa amali ke dalam bekas yang berlabel yang disediakan. Sisa amali biasanya dibuang di dalam bekas yang khas untuk sisa. Dan sisa amali tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Sebarang sisa atau bahan yang berpotensi untuk menyala atau berbara tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah kerana ia akan menggalakkan pembakaran yang berlaku. Dan seterusnya, kod makmal yang telah digunakan perlu digunakan di dalam makmal sahaja. Apabila seseorang itu hendak ke tandas ataupun menaiki lift atau keluar daripada makmal, kena tanggalkan dulu kod tu. Tak boleh dibawa keluar daripada makmal kerana ia akan bagi mengelakkan tersebarnya pencemaran bahan berbahaya kepada orang ramai atau ke tempat-tempat yang lain. Pelajar yang bekerja di luar waktu pejabat hendaklah mengisi borang kebenaran, iaitu borang bekerja di luar pejabat sekurang-kurangnya 3 hari sebelum bermulanya amali ataupun penggunaan makmal ataupun bengkel. Elakkan daripada melaksanakan kerja di makmal atau bengkel secara sendirian dan perlu berkumpulanlah sama ada lebih daripada 1 orang. Pelajari langkah-langkah untuk melakukan pertolongan cemas supaya tindakan yang pantas ataupun yang segera dan kecederaan yang kecil dapat dirawat dengan segera lah. Tata cara kerja sendirian. Kerja sendirian ni pengguna tidak dibenarkan melaksanakan amali yang berbahaya secara sendirian di makmal atau bengkel. Pengguna yang terpaksa bekerja sendirian hendaklah memaklumkan kepada orang lain yang turut berada di bangunan yang sama tentang keberadaannya di makmal atau bengkel terbabit pada tempoh tertentu atau memberitahu bahagian keselamatan UTM supaya pegawai keselamatan boleh memantau dari masa ke semasa. Jangan ditutup atau dihalangi tingkap makmal dan bengkel supaya kerja makmal dan bengkel boleh dilihat secara jelas daripada luar apabila aktiviti-aktiviti pemantauan daripada pengawal keselamatan dapat dilaksanakan. Operasi makmal tanpa seliaan. Sebarang operasi atau amali yang perlu berjalan secara berterusan tanpa kehadiran sesiapa di mana dia akan tinggal saja kerja di dalam makmal tu dan tak tunggu pun, dia tinggal berjalan secara automatik. Contohnya mesin yang berjalan semalaman. Pengguna staf makmal dan penyedia selama beberapa jam atau semalaman hendaklah terlebih dahulu memperoleh kelulusan daripada ketua projek atau pengurus makmal. Pelan tindakan secara terperinci perlu dibuat bagi mengelakkan risiko berbahaya akibat daripada kegagalan sumber kuasa elektrik, air, gas dan lain-lain utiliti. Jangan biarkan air mengalir tanpa ditutup.
Jangan tutup atau halangi tingkap makmal ataupun bengkel sehingga mengganggu pemantauan dari luar. Pastikan lampu makmal bengkel sentiasa menyala. Tampalkan notis pada pintu makmal atau bengkel anda dengan menyenaraikan nama dan bilangan pelajar ataupun penyelidik serta staf yang bertanggungjawab terhadap kerja amali yang sedang berjalan serta maklumat penting yang berkaitanlah sebagai rujukan kepada pengawal jika berlaku apa-apa masalah dalam makmal tersebut. Berkaitan keselamatan makmal, makmal ataupun bengkel hendaklah sentiasa berkunci sekiranya tiada orang atau amali yang sedang berjalan di makmal bengkel tersebut. Bahan yang boleh mengakibatkan toksin, akut, ejen tertentu, bahan terkawal dan radioisotop hendaklah dikawal secara sempurna. Sekiranya terjumpa orang yang tidak dikenali di makmal ataupun bengkel, tanpa teragak-agak hendaklah diajukan soalan kepada individu terbabit bagi menyiasat latar belakang dan tujuannya berada di makmal ketika itu. Sekiranya anda ditanya tentang jenis amali dan penyelidikan yang dilaksanakan di makmal ataupun bengkel, jangan sesekali memberi sebarang maklumat kepada individu asing tersebut. Sekiranya anda mengesan sesuatu situasi yang tidak menyenangkan tentang isu keselamatan makmal, bengkel atau terserempak dengan individu yang mencurigakan, sila hubungi bahagian keselamatan UTM menerusi talian 07-553-0018. Apa yang kita khawatiri takut berlakunya khianat lah daripada orang luar yang kita tidak kenali. Pelawat yang hendak memasuki makmal perlulah diiringi oleh staf sepanjang berada di makmal ataupun bengkel. Pelawat hendaklah dimaklumkan secara terperinci tentang potensi hazard di makmal ataupun bengkel yang dikunjungi sebagai panduan dan langkah berhati-hatilah. Pelawat hendaklah memakai peralatan perlindungan diri yang bersesuaian dengan hazard di makmal ataupun bengkel tersebut sepanjang tempoh kunjungannya. Patuhi peraturan makmal bengkel bagi kawalan hazard agar tidak mengundang bencana. Haiwan peliharaan tidak dibenarkan sama sekali dibawa masuk ke makmal atau bengkel dan hanya haiwan yang diluluskan bagi tujuan amali dibenarkan untuk dibawa masuk ke ruang tertentu bangunan. Golongan minor iaitu golongan bawah 18 tahun. Golongan minor tidak dibenarkan bekerja di makmal ataupun bengkel. Jika terdapatnya peserta daripada program tertentu yang melibatkan golongan ini, mereka hendaklah sentiasa diawasi oleh penyelia, ketua projek ataupun staf kanan makmal ketika berlangsungnya amali atau sebarang prosedur saintifik di makmal ataupun bengkel. Jangan sesekali meninggalkan golongan minor secara bersendirian di makmal ataupun bengkel. Kerja lapangan. Kerja lapangan, kerja ini melibatkan penyelidikan, pengajaran atau arahan di luar kampus. Para pelajar atau staf yang hendaklah diiringi penyelia atau staf kanan yang bertanggungjawab. Sebelum bermulanya sebarang kerja lapangan, penilaian risiko terhadap kerja lapangan itu hendaklah dibuat terlebih dahulu dan diluluskan. Penilaian risiko itu haruslah mampu mengenal pasti semua potensi hazard yang berada di lapangan dan seterusnya mencadangkan strategi pengurusan risiko yang sesuai. Para pelajar yang terlibat dengan kerja lapangan hendaklah memberikan jadual kerja dan perjalanan yang terperinci kepada staf universiti tentang pelaksanaan kerja lapangan itu serta bila mereka dijangka pulang ke kampus. Pastikan juga mod komunikasi yang berkesan antara pelajar dengan staf universiti yang bertanggungjawab sebelum memulakan kerja di lapangan. Sebarang kerja lapangan hendaklah melibatkan 2 atau lebih individu. Pelajar hendaklah memperolehi dokumen kebenaran rasmi daripada penyelia sebelum memulakan sebarang kerja di lapangan.
berkaitan dengan makan dan minuman di dalam amal berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1144 ataupun AKKP 1994 dan Akta Kilang dan Jentera 1174. Makan dan minum adalah dilarang sama sekali di dalam makmal atau bengkel. Aktiviti ini bukan sahaja boleh mendatangkan bahaya dan kemudaratan kepada pelakunya, malah menyebabkan suasana di makmal atau bengkel tidak higien dan tidak selesa. Bagi prosedur kerja selamat yang perlu diamalkan, yang perlu diwujudkan di dalam amal ialah prosedur kerja selamat ini iaitu penyediaan dokumen prosedur operasi selamat ataupun SOP yang perlu disediakan oleh pihak majikan sebagai panduan spesifik kepada pengguna ketika mengendalikan peralatan atau aktiviti di tempat kerja. Prosedur ialah komponen kritikal bagi memenuhi tanggungjawab dalam menyediakan pendekatan proses kerja yang bersistematik dan teratur demi menjamin keselamatan di tempat kerja. Sepintas lalu SOP ialah dokumen bertulis yang di mana yang menyediakan arahan dalam bentuk langkah demi langkah bagaimana untuk melaksanakan tugas atau aktiviti secara selamat yang melibatkan risiko terhadap kesihatan dan keselamatan pekerja ataupun pengguna. Prosedur operasi selamat adalah kalanya disebut sebagai prosedur kerja selamat atau penyataan kaedah selamat. Pengurusan makmal atau bengkel hendaklah memberikan SOP yang jelas kepada para pekerja untuk diikuti ketika mengendalikan peralatan, lebih-lebih lagi apabila kerja makmal atau bengkel melibatkan penggunaan bahan yang berbahaya. Secara umumnya SOP hendaklah memenuhi semua keperluan bagi melaksanakan prosedur makmal atau bengkel secara selamat. Keperluan hendaklah diberikan dalam bentuk lembaran dokumen yang dilampirkan pada protokol makmal atau bengkel atau digabungkan dengan protokol. Proses membangunkan SOP hendaklah mematuhi peraturan OSH, UTM dan OSHA 1144. Secara umumnya, SOP disediakan bagi memenuhi keperluan pemantauan pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan ataupun JKKP. Prosedur operasi selamat yang ditulis dalam bentuk langkah demi langkah boleh digunakan selagi semua komponen asas ditangani dengan pengisian ditulis secara teliti, tepat dan memenuhi keperluan keselamatan makmal ataupun bengkel. Jika SOP disediakan oleh pembekal peralatan atau makmal atau diubah sesuai daripada template, SOP itu hendaklah dikaji secara teliti bagi memastikan prosedur terbabit, mengetengahkan langkah-langkah perlindungan dengan tepat, termasuk menerangkan jenis peralatan perlindungan diri serta kelengkapan kawalan khusus yang perlu digunakan. Lampirkan maklumat tambahan, misalnya helaian data keselamatan dalam SOP. Maklumat bahan-bahan berbahaya, terutama bahan kimia, boleh didapati pada lampiran peraturan tertentu. Misalnya bagi arsenik dan plumbum. Laman web JKKP, laman web lain yang berkaitan dan buku rujukan. Komponen yang ada di dalam SOP iaitu sebelum bermulanya proses penyediaan SOP, penyedia hendaklah mengenal pasti tugas-tugas yang memerlukan SOP. Misalnya tugas kritikal, hanya tugas kritikal sahaja yang perlukan SOP. Tugas-tugas yang tidak kritikal tidak perlu menyediakan dokumen SOP ni. Misalnya tugas kritikal yang boleh mewujudkan risiko kesihatan dan keselamatan. Ketika menyediakan SOP, masukkan keterangan berikut. Contohnya seperti langkah asas bahagi setiap tugas kepada turutan langkah-langkah operasi. Kena pasti hazard dan langkah pencegahan daripada dokumen hazard identification risk assessment risk control ataupun HIRAC.
Prosedur yang kedua, komponen kedua, prosedur keselamatan. Sediakan perincian tentang setiap langkah tugas yang perlu dilakukan bagi memberi panduan kepada pengguna supaya boleh menjalankan tugas secara selamat. Prosedur operasi selamat iaitu dengan menyediakan arahan dalam bentuk langkah demi langkah yang khusus tentang sesuatu tugas yang dilakukan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah difahami supaya mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang tugas itu boleh mengikut prosedur kerja yang disediakan tanpa sebarang masalah. Gunakan gambar atau rajah supaya keterangan menjadi lebih jelas. Mengenal pasti hazard atau bahaya dan masukkan maklumat tentang hazard atau bahaya yang berkaitan dengan tugas dan setiap langkah SOP. Berikutnya, mengenal pasti langkah-langkah kawalan yang bersesuaian untuk menangani hazard atau bahaya yang dikenal pasti bagi mengurangkan atau menghapuskan tahap risiko. SOP juga mempunyai tarikh, nombor SOP, nombor versi, tarikh semakan dan nama pegawai yang bertanggungjawab dan tanda tangannya serta nombor salinan SOP tersebut. Didaftarkan juga bagi tujuan kawalan dokumen dengan menyatakan masa SOP dikeluarkan dan kepada siapa SOP dikeluarkan. Pendaftaran juga hendaklah menyatakan bilangan kekerapan dan jadual penetapan tarikh tentang bila SOP perlu dikaji semula. SOP ni bukan sebagai rujukan kepada pengguna yang baru nak guna sesuatu alat atau memulakan sesuatu tugas. Ia juga sebagai persediaan iaitu dokumen yang audit akan tanya. Setiap audit itu benda-benda yang audit akan tengoklah setiap makmal. Benda tu wajib adalah SOP tu. Okey. Contoh SOP. Contoh SOP boleh dilihat di laman Sesawang http www.utm.my/OSH Safety Operating Procedure, iaitu laman Sesawang website OSH UTM lah. Di situ ada dinyatakan contoh template di format SOP. Okey. Tajuk yang seterusnya, peralatan keselamatan makmal. Iaitu makmal di sebuah universiti ialah salah satu daripada fasiliti yang sangat penting bagi warganya untuk melaksanakan amali demi keperluan pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan dalam membangunkan sesuatu sistem perusahaan makmal. Bengkel yang bersistematik, cekap dan selamat. Aspek keperluan dalam peralatan dan fasiliti keselamatan memang tidak terkecuali untuk kedua-dua ruang kerja terbabit. Memandangkan corak penggunaan makmal adalah semakin meluas, tumpuan terhadap bidang keselamatan dan makmal, terutama isu kebakaran, hendaklah dititik beratkan. Kebakaran boleh menyebabkan berlakunya kemusnahan harta benda, kecederaan parah dan kehilangan nyawa. Dengan itu, setiap bangunan hendaklah dilengkapi peralatan dan fasiliti untuk mengawal dan memadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran kebanyakan alat mempunyai seperti Rajah 41 menunjukkan kebakaran yang alat yang digunakan untuk memadam kebakaran lah mengikut dia punya label. Poster berkaitan dengan cara penggunaan alat pemadam api iaitu Rajah 4.2 hendaklah dilekatkan pada alat pemadam api. Pastikan sistem alat pemadam kebakaran dan pilih bomba sentiasa boleh digunakan dan berkeadaan baik. Sediakan pelan keselamatan kebakaran laluan kecemasan yang jelas. Pemeriksaan rapi secara rutin terhadap pendawai di makmal sebagai langkah berjaga-jaga.
Sistem penggera kebakaran. Alat pengesan kebakaran digunakan untuk mengesan asap dan haba yang tinggi di bangunan. Alat ini dipasang pada kebanyakan siling koridor, bangunan dan makmal serta bengkel. Alat ini akan menghantar isyarat ke panel keselamatan bangunan jika wujudnya asap dan haba yang tinggi. Seterusnya, panel keselamatan membunyikan loceng kebakaran secara automatik sebagai isyarat kepada semua pengguna bagi pengungsian bangunan. Alat pengesan kebakaran terbahagi kepada dua jenis, iaitu alat pengesan asap dan alat pengesan haba seperti di Rajah 4.3. Selimut api, ia salah satu lagi cara untuk mengawal dan memadam kebakaran kecil adalah menerusi penggunaan selimut api. Berikut ialah perincian tentang selimut api. Pastikan setiap makmal bengkel menyediakan selimut kalis api yang diperbuat daripada jenis kain yang diluluskan. Ia juga digunakan untuk menyelubungi mangsa dan memadam kebakaran kecil pada anggota badan, pakaian dan kebakaran pelarut di sinki. Selimut api hendaklah disimpan di tempat yang mudah dicapai. Tarik selimut daripada sarungnya dan selubungi mangsa pada bahagian yang terbakar secepat yang mungkin. Pastikan kebakaran pada mangsa dipadamkan sepenuhnya. Bawa mangsa berjumpa doktor dengan segera untuk rawatan yang lebih lanjut. Antara fasiliti yang lain juga iaitu pancuran kecemasan. Kemudian ini mencakupi pancuran air untuk membersihkan anggota badan dan mata. Ini adalah rajah pancuran kecemasan. Dihaskan untuk membersih dan membilas bahagian anggota badan ataupun pakaian yang terkena tumpahan bahan kimia dalam kuantiti yang banyak atau berkepekatan tinggi. Tarik tombol pembuka ke bawah dan pastikan air yang keluar membasahi bahagian anggota badan atau pakaian yang terkena tumpahan pada bahan kimia. Sekiranya tumpahan bahan kimia terkena pada kulit, pastikan air mengalir dengan banyak ke bahagian tersebut selama 10 hingga 20 minit. Bawa mangsa segera berjumpa doktor. Pastikan kemudahan itu sentiasa berada di dalam keadaan sedia guna dan bersih. Lakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya sebulan sekali. Papan tanda amaran makmal dan bengkel. Pencegahan adalah lebih baik, dengan itu langkah awal adalah dengan meletakkan papan tanda amaran bahaya di lokasi yang strategik. Tanda amaran bahaya dan hendaklah menggunakan latar belakang berwarna putih dan bertulisan merah. Rajah 4.6 menunjukkan contoh papan tanda amaran bahaya. Paparan sedemikian perlu diseragamkan di semua makmal dan bengkel demi keberkesanan penggunaannya. Pelan lantai makmal. Pelan lantai ni makmal kena buat dan ditampal kepada diletakkan di dalam makmal lah mengikut dia punya anak panah yang menuju keluar sampai ke pusat yang selamat lah, tempat yang selamat, tempat perhimpunan yang selamat. Lantai laluan keluar hendaklah disediakan dan dikongsi secara bersama dengan semua staf. Caranya ialah dengan menempatkan pelan itu pada kedudukan yang strategik dan mudah dilihat pada setiap aras bangunan. Maklumat berikut harus disertakan pada pelan terbabit, iaitu anak panah yang berwarna hijau menunjukkan arah pengungsian ke pintu keluar. Yang kedua, lokasi pembaca, iaitu anda di sini dengan titik merah dan ditunjukkan kedudukan pembaca. Kedudukan pintu keluar ke tangga keselamatan. Kedudukan tempat berkumpul yang terdekat dengan bangunan. Kedudukan alat pemadam api.
Kedudukan alat amaran jenis pecah kaca, ketua aras pegawai bertanggungjawab dan nombor telefonnya perlu dinyatakan supaya mudah untuk dihubungi, dan juga nombor telefon kecemasan. Sama ada pengawal keselamatan dan klinik dan sebagainya lah. Dalam pelan tindakan kecemasan iaitu Emergency Response Plan ERP, Pusat Tanggungjawab PTJ hendaklah menyediakan prosedur tindakan kecemasan bagi menangani kes-kes kecemasan. Prosedur umum yang perlu dibentuk tersenarai pada prosedur 1 hinggalah ke prosedur 9. Secara umumnya, PTJ hendaklah membentuk prosedur khusus yang berkaitan dengan jenis yang berkaitan jenis kecemasan yang khusus kepada fungsi PTJ itu sendiri. Misalnya tumpahan kimia, kebocoran sinaran radioaktif, kebocoran arus elektrik dan juga perubusan bahan berjadual dan lain-lain. Prosedur yang pertama iaitu melaporkan kecemasan. Prosedur yang kedua, pengungsian bangunan. Prosedur yang ketiga, pengungsian ketika berlakunya kebakaran. Dan prosedur yang keempat iaitu pos kawalan kecemasan. Prosedur yang kelima, bantuan perubatan. Prosedur yang keenam, mengira jumlah orang. Dan prosedur yang ketujuh, kawalan trafik dan orang ramai. Prosedur ke-8, pencegahan dari semasa ke semasa. Prosedur yang ke-9 adalah persediaan. Saya rasa tamatlah sudah saya punya perkongsian hari ini. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Saya kembali kepada Tuan Moderator, Cik Jais. Alhamdulillah, terima kasih Puan Fadilah atas perkongsian untuk mereka yang akan melakukan kerja ataupun membuat lawatan ke makmal atau pembengkel. Satu perkongsian yang baik, tetapi perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan, dan semoga ceramah yang diberikan itu dapat memberikan sikit banyak pengetahuan, manfaat kepada kita semua sebagai orang biasa yang jarang-jarang mungkin boleh katakan begitu pergi bengkel. Kalau pergi bengkel pun pergi bengkel kereta je, pergi servis repair kereta je kan Fadilah kan. Jadi apapun sikit sebanyak ia memberikan kita satu adding knowledge lah, pengetahuan tambahan untuk kita sama-sama melihat kepentingan keselamatan di dalam bengkel dan juga makmal. Jadi sekali lagi bagi Pak Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Puan Fadilah Lasim yang sudi berkongsi pengetahuan dan juga pengalaman beliau, dan kepada semua yang hadir terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa isi borang kehadiran untuk mata CPD, dan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini, pihak teknikal dan pihak pengurusan. Encik Aziz dan juga Encik Hairul. Semoga dipertemukan di lain program yang akan datang insyaAllah. Untuk sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih semua.